Ini bab berhubung dengan ihtikar, yakni penyorokan barang. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah, kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyorok barang melainkan orang yang berdosa. Aku berkata kepada Sa'id, yakni Ibn al-Musayyib, wahai Abu Muhammad, engkau sesungguhnya menyimpan, menyorok barang. Beliau berkata, Ma'mar ada menyorok barang. Sebenarnya diriwayatkan daripada Sa'id Ibn al-Musayyib bahawa beliau menyimpan, yakni minyak dan gandum dan sebagainya seperti ini. Mana gandum tu gandum untuk makan binatang dia. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Umar Ali Abu Umamah Ibni Umar. Hadis Ma'mar adalah hadis hasan sahih amalan. Berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka melarang daripada menyorok makanan. Sebahagian daripada ulama mengharuskan ihtikar pada bukan makanan. Ibnu Mubarak berkata tidak mengapa. Ihtikar pada gandum, pada kapas dan sakhtian, yakni kulit kambing yang telah disamuk. Ini bab berhubung dengan jual beli muhafalat. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyambut maknanya rombongan dari desa membawa barang ke pasar, dan janganlah engkau tuhafilu, mana tidak memerah susu kambing beberapa hari kemudian menjualnya, mana menjual kambing itu. Dan janganlah engkau bersumpah untuk melariskan barangan sesama kamu, ataupun engkau menaikkan harga untuk tidak dibeli oleh orang yang lain. Di dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Hadis Ibnu Abbas adalah hadis hasan sahih amalan. Berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka melarang daripada jual beli muhafalah, iaitu musawrah, iaitu tuannya itu tidak memerahnya beberapa hari atau lebih kurang seperti itu, supaya susu itu berkumpul di dalam ambingnya, lalu orang yang membeli itu terpedaya dengan binatang itu, dan ini merupakan satu bentuk penipuan dan tipu daya. Ini bab berhubung dengan sumpah dusta yang dengannya itu diambil tanpa hak harta orang Islam. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah dan dia pada sumpah itu fajir, mana berdusta, ataupun dia berpaling dari kebenaran, melencong dari kebenaran, untuk dia mengambil, merampas, ataupun dia makan harta orang Islam, maka dia bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Asy'ath bin Qais berkata, berhubung dengan sayalah demi Allah, mana hadis ini, laqad kana kadzalik, pernah berlaku demikian, yakni di antara saya dengan seorang Yahudi ada tanah, lalu dia mengingkari saya, mana dia mengingkari bahawa saya ada bahagian daripada tanah tersebut, maka saya membawanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau mempunyai bukti? Saya menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang Yahudi itu bersumpah. Saya berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah dan dia akan membawa pergi harta saya. Maka Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membeli
janji Allah. Orang-orang yang membeli dengan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, hingga akhir ayat. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, Abu Musa, Abu Umamah ibni Sa'labah al-Ansari dan Imran ibni Husain. Hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis hasan sahih. Ini bab berhubung dengan apabila dua orang yang berjual beli itu berselisih. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang yang berjual beli itu berbeza pendapat, maka keputusan itu adalah kata-kata penjual, dan orang yang membeli itu ada pilihan. Hadis ini adalah hadis mursal Aun Ibnu Abdillah, tidak sempat dengan Ibnu Mas'ud. Ada diriwayatkan hadis ini daripada Qasim bin Abdul Rahman, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi SAW, dan ini juga mursal. Kata Ishaq bin Mansur, saya berkata kepada Ahmad, apabila dua orang yang berjual beli itu berselisih dan tidak ada bukti, maka keputusan itu adalah apa yang dikatakan oleh tuan punya barang, atau masing-masing itu mengembalikan apa yang dia telah ambil, ataupun dia meninggalkan jual beli. Ishaq berkata, kama qala, yakni pendapat aku seperti kata-kata Ahmad. Dan setiap orang yang keputusannya itu adalah kata-katanya, maka hendaklah dia bersumpah. Demikian diriwayatkan dari setengah tabi'in, termasuklah Syuraih. Bab yang pertama berhubung dengan ihtikar, yakni sorok bagai, sipai bagai, iaitu kata Hafiz Ibnu Hajar, sorok bagai ni iaitu orang tu dia sipai makanan daripada dijual, dan dia tunggu ketika harga tinggi, dalam keadaan dia tidak perlu, tetapi orang ramai perlu kepada makanan tersebut. Itu ihtikar. Jadi tafsir ini mengikut mazhab Syafi'i lah. Sebab mazhab Syafi'i berpendapat bahawa ihtikar ni berhubung dengan makanan. Masuk makanan ni makanan ruji, makanan yang mengenyangkan kepada masyarakat. Contoh tempat kita berah. Musim kemarau ni kita simpan berah, kita beli 10 tai ke simpan dalam gudang kita, tak jual. Tunggu bila tak ada kedai, tak ada di pasar raya ke apa semua, tak ada. Maka kita pun waktu bik barang kita tadi yang kita simpan lama tu untuk dijual. Maka pada ketika itu orang tengah nak belaka, mana permintaan tinggi, maka kita pun jual lah dengan harga yang tinggi. Jadi kita eksploitasi, eksploitasi keadaan terdesak, keadaan semua orang nak barang tak ada, jadi kita jual dengan harga yang mahal. Itu tidak dibenarkan. Jadi mengikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Abu Hanifah, sorok barang ni mana makanan ruji, makanan yang mengenyangkan, kut, seperti kata Imam Nawawi, sorok barang hak dilarang ini adalah kut sahaja, iaitu dia beli barang, dia beli barang pada waktu mahal, dia tidak jual pada waktu tu juga, tetapi dia simpan untuk semakin mahal lagi. Adapun kalau dia pergi borong, ahli pendalaman, dia beli banyak, dia simpan, dia simpan nanti orang tak ada barang dan dia jual dengan harga yang berpatut, itu tak apa, tidak dibenarkan. Atasnya bila mana dia nak ambil kesempatan, dalam keadaan permintaan tinggi, dia hukum ekonomi ni, kalau barang tak ada permintaan tinggi, maka harga akan melambung. Kalau barang banyak permintaan tak ada,
Jadi benda tu orang terpaksa jual dengan harga murah. Macam kita kata musim buah. Semua buah dokong jadi. Nilainya 10 sen sekilo. Sebab semua ada. Orang pun tak boleh makan dah. Kena pula musim hujan. Jadi jatuh barang, jatuh nilai barang. Jadi talih ni sebab apa? Sebab dia mengambil kesempatan, eksploitasi keadaan orang yang terdesak. Dan mengikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, kalau bukan barang, contoh seperti minyak ke, minyak ke ataupun pakaian ke, maka tidak mengapa. Ini berdasar kepada pemahaman perawi ni, Ma'mar bin Abdullah, dan juga hak ambil daripada dia tabi'in Sa'id bin Musayyib kata, dia pun ada sifat mana minyak dia beli banyak. Mana kalau orang tu beli banyak, kata dia beli banyak untuk dia sifat lah. Mana benda ni tak ada orang nak mana. Tu tak apa. Tetapi mengikut Imam Malik, dia kata hadis ni sebut la yahtakiru illa khati. Hadis ni kata tidak menyorok barang melainkan orang tu berdosa. Jadi dia kata la yahtakir ni makna umum. Bila umum maknanya Nabi SAW tidak sebut gapo di sini. Benda yang dilarang daripada disorok. Maka benda yang dilarang ni merakumi semua benda lah. Sama ada makanan ruji ke, makanan kepada haiwan ke, dedok, ataupun keperluan lain manusia seperti baju, minyak dan sebagainya, gula ke. Jadi bagi dia tak boleh berlaku. Tetapi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Abu Hanifah, dia berpegang bahawa Nabi SAW naha ayyuhtakara at-ta'am. Mana dalam hadis tu jelas menyebut Nabi larang daripada ihtikar makanan. Ta'am, mana makanan yang mengenyangkan. Jadi kata mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, hak dilarang ni dalam hadis ni sebut secara khusus makanan. Maknanya kalau tidak makanan tidak dilarang. Tapi Imam Malik kata makanan tu satu contoh. Maknanya afraq dia, hak bawah daripada benda-benda yang dilarang daripada disorok ni, antaranya makanan. Mana hak Nabi sebut ayuh takarat ta'am, itu contoh. Contoh benda yang tidak boleh disorok, disifat. Jadi bagi Imam Malik, mana-mana benda yang mana boleh menjejaskan masyarakat ataupun pihak pengguna, maka tidak boleh disorok. Tu hukum dia. Taqi Utsmani pun dia setuju dengan pendapat ni juga, cuma dia beri jalan kot lain. Mana dia tidak pakai secara mutlak pendapat mazhab Hanafi dia, dan juga tidak mutlak pegang dengan mazhab Malik. Kata dia tidak boleh sorok ni, kata dia, makanan itu sabit dengan jelas dalam hadis. Jadi itu adalah benda yang menjadi peraturan, tasyri'an mamulan bihi ilal abad. Mana makanan ni sampai bila-bila tak boleh nak disorok sifat. Sebab apa? Sebab tak ada lah banyak-banyak keperluan atas dunia ni bagi manusia. Makanan lah hak paling penting sekali. Adapun pakaian dia boleh minyak ke gapo dia boleh adapun sorok barang lain, itu terserah kepada pemerintah. Mana dia tengok dari sudut politik pula. Mana terserah kepada pemerintah. Kalau kerajaan buat keputusan bahawa benda ni tak boleh disorok, mana benda ni dalam istilah dia benda kawalan,
Benda kawalan maknanya hak asal dalam penetapan harga ni mana itu terserah kepada tabi'i, mana pasaran mengikut kaedah permintaan dan penawaran. Maknanya harga barang ni kerajaan tidak, siapa-siapa tidak berhak untuk menetapkan harga. Sebab apa? Fa innallaha huwal musa'ir. Allah Ta'ala itulah yang menentukan harga. Mana Allah SWT membiarkan perkara itu berlaku mengikut tabi'i, mengikut hukum penawaran dan permintaan. Jadi harga tu tidak boleh nak tetap, nak kawal. Kecuali benda tu benda yang mana kalau dikawal, kalau tidak dikawal ataupun tidak dijaga, ataupun kalau dibiarkan benda tu disorok, maka dia akan menyebabkan tergendala, menyebabkan susah masyarakat. Contoh kita kata gula tak kenyal gula, gula ke minyak masak ke, jadi benda ni kerajaan kalau di tempat kita kerajaan kawal, mana tu tak ada RM2 85 sen sekilo tak. Begitu juga minyak, mana kerajaan kawal. Jadi hal ni kerajaan kawal sebab nak jaga, sebab kira-kiranya nadi kepada masyarakat, nadi kepada perniagaan manusia. Kuih pun nak minyak juga, orang buat nasi lauk pun nak minyak juga, dia akan sabit belaka. Jadi kerajaan kawal. Maka benda ni, mana minyak masak ni, kita kata walaupun dia tidak makanan yang mengenyangkan, tetapi kalau tidak dijaga, kalau tidak dikatakan haram sorok barang ni, maka itu menyebabkan susah masyarakat. Jadi ini terserah kepada perkiraan pemerintah dalam menetapkan mana barang hak boleh, hak dibenarkan orang tu nak beli secara baru, nak simpan ke dia, kemudian nanti nak jual kemudian. Itu bergantung kepada mana tidak semestinya bentuk makanan ruji berah saja. Gandum ke lagu tu juga, walaupun gandum ni tidak makanan utama tempat kita, tetapi makanan nombor 2. Jadi kerajaan dia kena kawal harga. Mana bila kawal harga ni, maknanya orang nak simpan barang tak ada faedah lah. Dia simpan barang nak nanti barang naik, dia susu barang nak nanti barang naik. Tiba-tiba kerajaan kata kita tidak akan ubah harga, tetap harga ikut kadar lagu mana pun. Jadi tak ada untung lah dia nak apa, menyorok barang tadi. Jadi kira-kiranya penetapan harga ni termasuk di bawah kaedah sadu zara'i, mana menyekat jalan daripada orang nak buat sesuatu yang membahayakan pasaran, membahayakan masyarakat. Jadi pengharaman ihtikar ni, penyorokan barang ni adalah untuk jaga masyarakat lah, untuk memudahkan masyarakat. Sebab apa? Sebab maqasid syariah dalam bab muamalah ni, dalam bab perniagaan ni, antara benda penting sekalinya nak suruh barang tu ada dalam masyarakat, dalam pasaran. Istilah dia dipanggil rawaj, raijah. Mana barang tu ada, mana kalau pengguna nak, dia boleh dapat dengan mudah. Ataupun pengusaha kilang dia nak dapatkan barang ni untuk buat industri dia tu, untuk barang dia tu, dia mudah dapat. Jadi syariat nak barang tu mudah diperolehi, biar ada, tidak putus. Sebab kalau putus barang ni banyak tergendala lah. Ini bab berhubung dengan baik muhafalah. Hal ni kita jumpa dah dalam bab musarah dulu, mana Nabi SAW tidak benarkan orang yang dia tahan, mana dia tahan kambing dia tu beberapa hari tanpa diperah susu, jadi nampak besarlah ambing susu tu dah. Jadi pembeli tengok, memang kambing ni banyak susu, sehat. Jadi dia klik perah dah, kepek. 3 hari mula baru terik pula. Jadi dia rugi. Jadi hak tu kita bicara dah boleh dalam bab berapa?
maka dia berhak untuk atas balik. Untuk atas balik dapat duit dia. Cuma dia kena beri satu gantai tamak. Sebagai dhaman, ganti rugi atas susu yang dia ambil. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Tirmizi, wahiyal musarrah. La tastaqbilu suq, mana tidak boleh sambut, ataupun dalam hadis yang lain sebut talaqi rukban, maknanya orang tengah ni dia sekak daripada orang desa ni jual sendiri barang dia, dengan dia memperdayakan. Dia kata harga lah ni tak tentu, ataupun harga lah ni tengah murah dah ni. Orang ada belakang barang ni, orang mai jual belakang. Jadi dia memperdayakan orang daripada desa. Dia kata barang ni harga jatuh. Jadi menyebabkan pengeluar tadi mari daripada desa terpaksa jual kepada dia tu dengan harga yang rendah. Mana dia tak usah ambil risiko lah kalau dia pergi sampai ke kota, masuk dalam pasar, nak jual di pasar. Jadi dia tidak dapat, tak balik modal lah. Jadi dia kira tolak ke orang tengah. Padahal orang tengah ni memperdayakan dia. Jadi dalam bab ni maknanya Nabi tak wiskat. Mana kalau petani itu sendiri nak jual barang dia, tak boleh siapa nak sekat, orang tengah ke kerajaan ke, tak boleh. Malah kerajaan kena menggalakkan lah, maknanya pengeluar tu sendiri jual barang dia. Orang panggil pasar tani. Orang panggil pasar tani itu maknanya petani itu sendiri dia tanam, dia jual. Dah. Bukan kata dia jual kepada pemborong ataupun orang tengah. Sebab dia boleh dapat untung dengan lebih lagi. Mana jangan disekat demo tu. Ni kita jumpa dah. Wala yunafiq ba'dukum li ba'din. Mana janganlah seseorang itu menaikkan harga supaya orang berminat. Maknanya bila dia naikkan harga ni, jangan nampak benda ni molek. Lepas tu orang tu jadi nak dapatkan barang tu, orang tu tawarkan harga yang tinggi lagi, sehingga tak terjual barang tu. Dia hanya melariskan sahaja. Ini bab berhubung dengan sumpah yang dusta ataupun sumpah yang palsu, yang mana diambil dengannya itu harta orang Islam. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah dalam keadaan dia melakukan dosa, pada dia berdusta dalam sumpah dia, tujuan dia itu adalah untuk mengambil harta orang Islam, maka dia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah murka kepada dia. Jadi dia guna nama Allah, sumpah nak suruh barang dia ni laris. Yalah juga. Ataupun sini berhubung dengan bala lah, perbalahan, tuntutan atas satu benda, seperti kata Asy'as tadi. Mana saya ada kes dengan orang Yahudi. Jadi maknanya dalam hadis ni, liaqtati'a biha malal mri'in muslimin, sebut harta orang Islam. Dalam riwayat Asy'as ni menyebut orang Yahudi. Maknanya apakah kita boleh pakai mafhum mukhalafah, yakni kalau orang tu bersumpah untuk mendapatkan harta orang Islam, tak boleh, Allah Ta'ala murka. Kalau dia bersumpah untuk mendapatkan hak ataupun harta orang kafir, tak apa pula. Apakah maksud dia gitu? Tidak. Jadi sebut orang Islam di sini dia panggil qaid ittifaqi. Yajri majral ghalib, mana hak biasanya. Maknanya orang Islam ni biasanya dia bermuamalah, dia berkongsi barang ni dengan orang Islam. Jadi takkanlah dia nak menipu orang Islam. Maknanya tidak bermaksud di sini kalau dia curi, dia nak memperdayakan harta orang kafir, tak apa pula. Tidaklah. Mana hak ni hak kadang umumnya. Mana harta orang Islam ni sepatutnya orang Islam lebih-lebih lagi hormat.
jaga. Mana dia tidak boleh merampas bagi orang lain, apatah lagi dengan sumpah, dengan sumpah atas nama Allah. Jadi Allah SWT murka kepada dia. Jadi qaid di sini orang tidak panggil qaid ihtirazi, ini orang panggil qaid ittifaqi, kebetulan aja. Sebab dalam hadis Asy'ath dia kata, saya ni ada tanah dengan orang Yahudi, saya sekutu sekongsi dengan dia. Cuma orang Yahudi ni dia kata, wahai Rasulullah, dia kata orang Yahudi tu dia menafikan hak Asy'ath. Jadi Asy'ath ini akak kes ni kepada Nabi SAW. Nabi kata, ada bukti ke tidak? Mana hak ni, hak barang kamu kata barang kamu ni, kamu ada bukti ke tak ada? Dia kata tak ada. Tak ada, kena guna sumpah lah. Jadi Nabi kata kepada orang Yahudi, bersumpahlah. Sumpah. Mana di sini sumpah daripada kafir diterima juga, walaupun dia faham Tuhan dia lagu mana, itu terserah pada dia lah. Dia kira-kiranya mengikut etika masing-masing. Sebab orang ni kalau dia pegang dia ada Tuhan, dah, dia takutlah Tuhan murka pada dia, walaupun Tuhan dia tu Tuhan yang batin. Macam bab nikah kahwin lah. Bab nikah kahwin ni, dah, kalau pasangan suami isteri tu dia tidak Islam, masuk Islam, apakah dia kena nikah semula? Tak perlu. Tidak perlu nikah semula. Maknanya pada dengan akad nikah dia hak mula-mula dulu, walaupun mengikut agama dia hak tak betul, walaupun dia keliling api kau dak pecah punya kau gapo kau, tak kira dia hak pakainya komitmen, mana hak dia diterima dalam masyarakat dia. Jadi itu dipakailah hak hukum dan motu tu, mana mengikut hak mereka percaya, hak mereka terima. Jadi walaupun sumpah dengan Tuhan dia, ini sebagai nak suruh dia benarlah. Kalau dia berdusta atas dia dengan Allah SWT lah. Jadi orang Yahudi ni dia faham Tuhan dengan kita tak serupa, walaupun Allah juga, tapi cara dia faham tak serupa. Bagi dia Allah ni ada jisim, ada sifat dengan sifat yang bengis, tak ada rahmat langsung. Itu etika dia. Etika dia tak serupa dengan Allah kita. Walaupun dia kata Allah juga, tapi dalam pemahaman dia Allah tu lain. Macam orang Kristian lah, tak? Walaupun Allah kita, Allah dia tula, tetapi kefahaman dia tu sifat-sifat Allah lain dengan kita. Kita kata Allah Esa, dia kata Allah tu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi Nabi sumpah. Jadi Asy'ath kata, kalau lagu tu Rasulullah, mana kalau engkau terima sumpah dia, dah, sajalah saya. Dia bawa pergi harta saya. Fayadhhabu bimali, dia membawa pergi harta saya. Yadhhabu, pergi. Ada mutaaddi dengan ba itu, yadhhabu bimali, dia membawa pergi harta saya. Jadi zahaba tu asalnya fi'il lazim, dah. Bubuh letak ba di situ dengan membawa pergi, bawa lari. Maka Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sampai akhir ayat. Jadi akhir ayat tu, ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji Allah dan sumpah mereka atas nama Allah, samanan qalila,
mana barang nilai yang sedikit dengan harga yang sedikit, masuk harga yang sedikit ni mana dunia lah. Dunia. Bukan berarti kalau dia beli agama, jual agama dengan harga yang mahal, tak? Tak apa pula tidak. Mana di sini samanan qalilan, nilai yang sedikit. Maknanya nak bandingkan dunia dengan akhirat, tak ada nilai dunia ni. Mana dia mendapatkan dunia dengan cara yang tak betul, guna atas nama Allah, ulaika la khalaqa lahum. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada habuan bagi mereka di akhirat, saja di akhirat. Kosong. Wala yukallimullah, Allah SWT tidak bercakap dengan mereka. Mana Allah SWT tidak mempedulikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak pandai kepada mereka, Allah berpaling dari mereka. Ataupun Allah tidak pandai kepada mereka itu dengan rahmat dia pada hari kiamat. Mana kalau kira di akhirat itulah kita nak rahmat Allah, tiba-tiba Allah SWT tidak pedulikan kita. Wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan mereka, mana tidak diterima taubat mereka, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Mana di sini Allah SWT sebut 5 ancaman orang yang guna sumpah atas nama Allah untuk mendapatkan dunia. Dia panggil yaminul ghamus, mana sumpah palsu, sumpah yang palsu untuk mendapatkan hak orang. Jadi di sini lima akibat. Yang pertama, la khalaqa lahum, tidak ada bahagia di akhirat, mana saja. Yang kedua, Allah SWT tidak kecek dengan dia. Tidak melihat. Yang ketiga, tidak diterima taubat dan mendapat azab yang pedih. 5 ancaman Allah SWT ke atas mereka. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa harta orang Islam ni ada kehormatan. Mana kita tak boleh nak ceroboh, tak boleh nak curi, tak boleh nak rampok, tak boleh nak tipu dia, dan tak boleh kita nak guna atas nama Allah untuk mendapatkan harta dia. Ni semua batil belaka, dosa belaka. Termasuk dalam bab ni juga orang yang bersumpah ni, mana sumpah di depan hakim mahkamah. Jadi kadang-kadang dia boleh jadi dia sumpah ni, mana dia sama dia balas dua tu. Dia kata demi Allah, demi Allah, ni hak saya, kata dia, saya bayar belaka dah. Padahal dia bayar sikit baru bayar 10%. Dia kata saya bayar belaka dah. Jadi saksi dia pun pakat dah. Dia kata kalau kamu kata kamu setuju dengan saya ni, maka saya akan bagi kepada kamu sekian-sekian. Tak kalau boleh. Jadi hak ni tak ada bukti, hak ni ada saksi. Mana orang yang menafikan hak kawan ni, ataupun dia nak merebut hak orang ni, dia ada saksi. Hak pemilik asal tak ada bukti dan dia tak ada saksi. Maka orang tu bersumpah, tak, dia tu sumpah sendiri dosa dusta. Orang yang menjadi saksi tolong dia pun berdosa juga. Macam juga saksi di mahkamah lah atas ke jenayah. Hak Nabi murka syahadatuz zur ni, syahadatuz zur, sumpah yang palsu, persaksian yang palsu, sumpah yang palsu, ucapan yang palsu ni, boleh menyebabkan orang yang tidak bersalah, dia bersalah di hadapan hakim. Mana dia dihukum lah. Mana kalau dia tidak mencuri, orang tu buat saksi bahawa dia mencuri, kena kat tangan lah kawan tu. Jadi dia tidak berdosa. Tiba-tiba dia yang menerima hukum. Jadi hal ni memanglah keputusan hakim tu mengikut saksi lah. Jadi orang yang bersumpah tadi, sehingga dia mendapat balasan yang berat lagu ni, 5 ancaman Allah SWT ni, sebab dia dalam satu perbuatan dia ni, dia melibatkan banyak perkara. Yang pertama, dia guna nama Allah. Dia guna nama Allah. Sebab nama Allah ni tak boleh nak buat main.
Yang kedua, dia mengambil hak orang. Kalau kata tanah, dak. Dia ambil tanah orang. Dia kata hak ni hak gia saya ni. Dak. Tu. Dia kata dia balah, Biasanya anak beranak lah, dak. Dia kata hak ni tok kamu ni sebut hak ni hak saya sebelum dia mati. Mana bukan jadi tanah saka. Jadi anak saudara ni dengar saja. Padahal kalau kira-kiranya hak dia dah jatuh ke dia. Jadi kawan ni guna atas nama Allah sumpah, tak. Jadi boleh ke dia tanah tu. Jadi atas tanah tu lah dia buat rumah, dia semaya, tak. Dia buat gapo lagi, dia nego ke gapo ke. Tak jadi kerja belaka. Walaupun semaya dia sah tetapi tak ada pahala. As-salatu fil ardil maghsubah. Semaya di atas tanah yang dirampas. Mana sah tapi tak boleh pahala. Sajalah. Itulah yang dikatakan ulaika la khalaqalahum. Mana kalau dia semaya atas tu saja juga. Kalau dia nego atas tanah tu, tak. Dia apa tak diberkati. Kalau dia jual pula dia dapat keuntungan. Atas harta yang batil. Mana dia memperdayakan dia merampas hak orang. Yang ketiga dia memperdayakan hakim. Jadi hakim ni muka manusia. Dia ikut prosedur lah. Mana kalau orang ni sumpah, dalam keadaan orang tu tak ada bukti, jadi pakar sumpah dia. Ataupun dia pakar saksi. Kalau saksi pakar, nasib dia lah. Jadi hak paling besarnya dia guna atas nama Allah untuk mendapatkan hak orang. Jadi dia sumpah atas nama Allah. Jadi nama Allah ni tak boleh buat main-main. Sama ada sumpah ke ataupun contoh kita guna nama Allah, tak? Nak sularis barang kita. Atau apa? Air ni kita japi dah siap baca 30 juzuk. Jadi harga dia sebotol ni RM50. Kismis ni kita japi juga. Harga RM50 sekotak. Mana japi belaka. Air ni kita japi juga. Ada kait belaka. Semua tu guna nama Allah belaka. Walaupun ancaman tu tidaklah kita kata putus mengikut ayat ni, tapi kena beringatlah. Tak boleh nak buat main-main. Sumpah atas nama Allah ni. Mana kita jual barang pun tak. Kita kata demi Allah kita ambil untung sikit ya, 10 sen untung. Tak. Padahal kita ambil untung 3-4 riyal atas tu. Tak boleh juga. Dalam hadis orang yang bersumpah lepas asar. Tak, lepas asar. Dia sumpah nak suruh barang dia laku. Itu dosa besar berlaku. Jadi tujuan dia guna sumpah tu nak suruh laku barang dia. Sumpah-sumpah ni mana guna nama Allah. Sebab kita orang Islam tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Jadi sumpah dengan nama Allah untuk melariskan barang tak boleh. Maka begitu juga kita guna nama Allah walaupun kita tidak sumpah. Walaupun kita tidak sumpah. Contoh kata kita japi dengan ayat Quran, kita baca ayat Quran. Dah. Walaupun dia tidak sumpah tapi dia kait juga dengan ayat Quran. Sebab hak sumpah tadi, dah. Sebab sumpah ni dia kena nama Allah. Ada nama Allah. Kita lariskan barang dengan kata ni terapi ayat Quran, dah. Terapi ayat Quran ada nama Allah ke apa semua. Walaupun tidak sumpah tapi nama Allah juga, kalimah Allah juga. Ni boleh kiyah belaka. Dalam hadis Nabi ada sebut al-halif manfaqatun manfaqatun lisil'ah wa mamhaqatun lil barakah. Mana sumpah ni melariskan barang tapi menghapuskan keberkatan. Menghapuskan keberkatan. Tak ada berkat. Itu dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim riwayat Abu Hurairah
al-halif manfaqatun lisil'ah wa mamhaqatun liribh. Mana menghapuskan keuntungan. Mana untung tapi tak ada berkah. Dalam hadis Muslim yang lain, kehormatan hak orang ni, sahabat tanya, wa in kana syai'an yasira, walaupun benda tu sikit je. Nabi kata wa in qadibun min arak. Walaupun sebahagian kayu arak ni kayu sugi. Walaupun mana kita tidak boleh ambil hak orang walaupun barang tu beruh gigi orang, tak boleh. Tak boleh kita nak mendakwa hak kita. Sebab di masjid lah, kita kata ni selipar kita, lepas tu kata tak selipar saya. Jadi selipar pun tak boleh kalau tidak hak kita. Jangan kita mengaku hak kita kalau bukan hak kita. Di sinilah kita boleh nampak Islam ni jaga hak. Hak tu punya. Mana Islam mengiktiraf pemilikan barang. Mana individu boleh milik barang sendiri. Dan milik dia tu terjaga. Agama jamin pula. Kalau nak akad ke mahkamah, dah boleh akad. Ini bab berhubung dengan dua orang yang berjual beli, yang mana dia berselisih pendapat. Mana al-bay'an maknanya al-bai' wal mushtari. Dah. Dalam barang dia tadi dia tak sependapat. Tak sependapat ni sebut di sini nilai barang tu. Nilai barang. Ataupun berhubung dengan khiyar. Kawan ni kata hak kita beli barang ni boleh hantar klik dak dalam tempoh 3 hari. Hak tu kata tak ada kita ya ada. Bila jual beli ni jadi. Dah jadi. Jadi penjual kata tak ada khiyar, pembeli kata ada khiyar. Ataupun penjual kata harga barang ni RM50. Kita kata harga RM40. Mana tidak sependapat. Tidak sependapat lagu ni, maka fal qawlu yang diterima Allah kata-kata penjual lah. Maulana Mubarak Furi kata ma'a yamini, dia kena bersumpah. Dia kena sumpah. Mana contoh? Tak payah contoh lah. Hak hadis ni dia ada sebab wuruk dia. Sebab kedatangan hadis. Ada latar belakang hadis. Hak balah ni ada disebutkan dalam Abu Daud. Riwayat daripada Muhammad bin Al-Ash'ath. Qala ishtara al-Ash'ath raqiqan min raqiqil khumus min Abdullah bi 20,000. Ash'ath bin Qais telah membeli seorang hamba daripada Abdullah bin Mas'ud. Mana hamba ni hamba daripada khumus, pembahagian 1/5 ghanimah. Dia beli daripada Abdullah dengan harga bi 20,000, 20,000. Farsala Abdullah ilaihi fi thamanihim faqala innama akhadhtuhum bi 10,000. Faqala Abdullah faqtar rajulan yakunu baini wa bainaka. Qala al-Ash'ath anta baini wa baina nafsika. Qala Abdullah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafa al-bay'ani wa laysa bainahuma bayyinah fa huwa ma yaqulu rabbu sil'ah aw yatatarakani. Jadi Abdullah bin Mas'ud telah hantar seseorang untuk menuntut harga bayaran lah daripada Ash'ath tadi. Mana dia pergi minta harga tadi lah 20,000. Ash'ath pula kata saya membeli dengan harga 10,000. Bukan 20,000, 10,000 je. Jadi Abdullah kata kalau lagu tu pilihlah seorang yang menjadi orang tengah pemutus di antara saya dengan kamu ni. Mana bila tak sependapat ni, mana jadi orang tengah. Ada orang tengah sebagai saksi ke. Ash'ath berkata kamulah yang menjadi pemutus di antara saya dan darimu. Abdullah bin Mas'ud berkata maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang berjual beli tidak ada bukti
pada sesiapa pun di antara mereka berdua, maka perkataan yang diterima adalah tuan punya barang, atau mereka berdua menarik diri. Maknanya tak sah jual beli lah. Tak sah. Makna hadis ni difaham daripada hal ni, mana kalau kita beli tu tak ada rekod, tak ada resit, tak ada resit. Ini masalah beli bagai tak ada resit. Beli dengan harga tangguh ataupun bayar kali, bayar beberapa kali secara ansur. Jadi tak ada yang menjadi saksi, tak ada rekod dan tak ada resit. Maka bila tidak sependapat di antara penjual dengan pembeli, maka keputusan yang diterima di hadapan hakim adalah kata-kata penjual. Sebab dialah pemilik barang. Dia adalah pemilik barang. Jadi mengikut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, penjual tadi diminta bersumpah dengan nama Allah, bahawa saya tidak menjual barang ni kecuali dengan harga yang telah disebutkan. Saya sebut harga itulah. Macam tadi, mana saya jual dengan harga 20,000 demi Allah. Maka setelah daripada penjual tu tadi dia bersumpah atas nama Allah, maka pembeli ni pula bil khiyar, dia ada pilihan. Jadi kata dia, kalau lagu tu tak jadi, tadi kata 10, tak, saya dengar 10. Mana dia berhak untuk membatalkan jual beli. Ada pilihan. Sama ada dia bersetuju dengan harga yang disebutkan oleh penjual, mana dia beli, ataupun dia tarik diri, selesai, tak ada bala. Jadi kalau dia telah ambil dah barang tadi, maka dia kena pulangkan balik lah. Begitu juga penjual tadi, kalau dia telah ambil dah cekerai dia, deposit, maka dia kena hantar balik lah. Lepas tu kata Imam Syafi'i lagi, sama ada barang tu masih ada atau telah digunakan atau rosak, maknanya tetap kena hantar balik. Maknanya tetap mengikut hadis ni, maknanya penjual bersumpah dan pembeli boleh membatalkan akad jual beli. Ini juga pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah. Lepas tu dalam hadis, dan tak sebut, tapi dalam hadis Abu Daud dia sebut, bila mana di antara mereka tu tak ada bukti. Tak ada bukti. Mana kalau ada bukti sesalah. Sebab kalau ada bukti ni, dia tidak perlu kepada sumpah. Sebab dalam hadis yang lain, al-bayyinatu 'ala mudda'i, orang yang mendakwa ni dia kena bawa mari bukti, wal yaminu 'ala mudda'a alaihi, sumpah atas orang yang menolak, orang yang tertuduh, dipertanggungjawabkan dengan bersumpah. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i tadi, tak kira lah barang tu ada ke, rosak ke, ataupun telah diguna ke, maka tetap beramal dengan hadis ni, iaitu penjual kena bersumpah, pembeli berhak untuk hantar balik. Tetapi Imam Nakhai, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, sahiban Abu Hanifah dengan Abu Yusuf kata, kalau barang itu telah diguna, kalau barang itu telah diguna, maka kata-kata yang dipegang, kata-kata yang diterima adalah kata-kata pembeli. Tetapi kena bersumpah lah. Begitu juga pendapat Imam Malik dalam masalah ni hampir serupa dengan pendapat Abu Hanifah dengan Abu Yusuf.
Jadi hal ni mana pembeli, mana dalam keadaan dalam keadaan barang itu telah diguna. Ini berdasar kepada riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni, iaitu hadis Abdul Malik bin Umair, bahawa beliau berkata, saya menemui Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba beliau didatangi oleh dua orang lelaki yang berjual beli satu barang. Seorang berkata, saya ambil dengan harga sekian-sekian. Manakala seorang lagi berkata, saya telah jual dengan harga sekian-sekian. Abu Ubaidah berkata, Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi dengan kes seperti ini, dan beliau berkata, saya pernah berada bersama dengan Rasulullah SAW, yang mana ada orang buat mari kes seperti ini. Baginda menyuruh penjual supaya bersumpah dan pembeli diberikan pilihan. Jika dia mahu, dia boleh mengambil. Jika dia mahu, dia boleh untuk tinggalkan. Jadi dalam kes ni mana barang tu ada. Tapi kalau barang tu sudah digunakan, barang tu sudah digunakan dan pembeli kalau dia nak membatalkan akad tersebut, maka dia dikendaki supaya menggantikan barang tersebut ataupun dia bayar harga. Mana kalau dia sudah gunakan, sebab hak tadi mana barang tu molek lagi. Barang tu molek lagi dalam keadaan hak asal. Tapi kalau dalam keadaan sudah berlainan dah, maka hadis tadi tidak dipakai. Jadi balik kepada kias, iaitu kalau nak bayar, kalau nak balik, kalau tak say balik barang tu tadi, maka dia kena bayar nilai, bayar nilai, ataupun dia kena atas barang hak lain hak belum diguna, barang yang belum diguna lagi. Jadi hadis ni Imam Tirmizi kata hadis ni Aun bin Abdul Malik dia tak ada dengan Ibnu Mas'ud, mana munqati' lah. Cuma istilah mutaqaddimin mursal tu maknanya terputus lah. Istilah mutaqaddimin ni mursal ni maknanya tergantung, tergantung, maknanya terputus. Jadi istilah mursal mengikut ulama mutaqaddimin, dia merangkumi mana-mana tempat yang terputus sana. Kalau mengikut ulama mutaakhirin, mursal ni bila gugur sahabat. Jadi takut-takut kita ngaji mustalah hadis hak ulama mutaakhirin ni, kita kata di sini mursal lagu mananya Ibnu Mas'ud tu ada sahabat, sedangkan mursal ni tabi'in tu hakak kepada Nabi, ni ada sahabat ni. Jadi di sini kena faham bahawa mursal di sini, mursal mengikut ulama mutaqaddimin, iaitu terputus sanad di mana-mana bahagian, tidak semestinya gugur sahabat. Begitu juga riwayat Qasim bin Abdurrahman mursal juga. Mana kira hadis ni muqati', tetapi hadis ni diriwayatkan dalam melalui beberapa jalan. Antaranya dalam riwayat riwayat Nasa'i, dan juga riwayat imam yang lain dalam riwayat Abu Daud. Kira-kira hadis ni walaupun ada pertikaian dalam sanad dia, yang ini mursal, tetapi bila banyak tarik maka kuatlah hadis ni, naik kepada hasan li ghairihi. Kemudian bab majaa fi bai'i fadlil ma'. Setakat itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.